Wakil rakyat GRS tak kenang budi, kata Armada. Seorang calon pilihan raya umum ke-15, Nizon Abdul Habi, mengesahkan bahawa beliau dan 11 calon lain secara diam-diam mendaftar sebagai ahli gabungan rakyat Sabah GRS pada Oktober 2022, lapor Malaysia Kini. Berdasarkan Perlembagaan Bersatu di bawah Perkara 10.2, keahlian seseorang ahli terhenti secara serta-merta apabila berlaku mana-mana satu yang berikut. 10.2.2 mengisytiharkan keluar daripada parti. 10.2.3 menyertai atau menjadi ahli mana-mana parti politik lain di negara ini. Maknanya keahlian mereka dalam bersatu telah tamat secara automatik sebelum tarikh pilihan raya umum pada 19 November lalu. Pada pilihan raya umum lalu, GRS menurunkan 12 calon, 6 daripadanya menang. Pada 10 Disember, 15 ahli Dewan Undangan Negeri GRS dan 4 ahli Parlimen Bersatu Sabah mengisytiharkan secara terbuka bahawa mereka keluar bersatu. Akibatnya, 4 ahli Parlimen itu didakwa melanggar Undang-Undang Anti Lompat Parti dalam Perkara 49A, Perlembagaan Persekutuan dan perlu mengosongkan kerusi mereka. 4 ahli Parlimen yang meninggalkan bersatu ialah Armizan Muhammad Ali, Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau dan Mat Bali Musah, Sipitang. GRS yang didaftarkan secara rasmi pada 11 Mac lalu merupakan sebuah gabungan 5 parti yang pada rekod Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan Suruhanjaya Pilihan Raya adalah parti politik biasa. Kenyataan mereka yang terbabit seiring dengan pandangan bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang berpendapat bahawa keempat-empat mereka telah keluar dari bersatu pada Oktober iaitu sebelum pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Ketua Armada Bersatu Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal melahirkan kekesalan terhadap bekas pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur yang mengepalai tindakan keluar daripada Parti Bersatu secara beramai-ramai. Wan Ahmad Faisal mendakwa tindakan tersebut hanyalah semata-mata mahu kekal dalam koridor kuasa negeri Sabah, tidak lagi memikirkan tentang prinsip-prinsip perjuangan yang pernah dilaungkan dahulu. Kekesalan dan kekecewaan Armada Bersatu ini lebih terasa apabila mengenangkan segala kudrat dan pengorbanan jentera-jentera Armada Bersatu dan pemuda Perikatan Nasional yang telah bertungkus lumus memenangkan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Sabah yang lalu, katanya. Beliau melihat tindakan Haji Ji itu sebagai tidak mengenang kesungguhan pengorbanan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin membantu beliau untuk memenangi pilihan raya negeri Sabah dan seterusnya menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Armada Bersatu Nasional juga ingin membidas kenyataan dangkal yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Masidi Manjun, Setiausaha Agung GRS yang cuba mengaitkan Perikatan Nasional sebagai parti yang mempromosi politik ekstremis Islam semata-mata, tegas Wan Ahmad Faisal. Sebenarnya, apa yang paling menyakitkan hati pimpinan Bersatu ialah pendirian GRS yang pada mulanya menyokong Mahyadin sebagai Perdana Menteri telah mengubah pendirian selepas pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Keputusan pemimpin Bersatu Sabah keluar daripada parti tersebut dibuat demi kepentingan Sabah dan demi kebaikan Malaysia yang lebih besar, kata Masidi Manjun. Beliau yang juga bekas timbalan Ketua Bersatu Sabah berkata, retorik perkauman dan agama yang semakin meningkat oleh beberapa parti berasaskan Semenanjung terutama menjelang pilihan raya umum ke-15 adalah tidak konsisten dengan nilai-nilai berbilang kaum dan Sabah dan Sarawak yang berbilang agama. Ramai yang lupa bahawa penduduk Sabah dan Sarawak mempunyai ahli keluarga yang berbeza agama. Malah, kerajaan perpaduan sekarang di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim paling baik mewakili pembentukan pentadbiran yang merangkumi kepentingan semua rakyat Malaysia di samping melindungi kedudukan Islam Bumi Putera Sabah dan Sarawak, katanya dalam satu kenyataan. Masidi menekankan bagaimana rakyat Sabah yang berbilang kaum dan agama hidup harmoni selama berabad-abad dengan mengatakan mereka mahu terus melindungi warisan budaya dan sosial mereka daripada dicemari dengan nilai bukan dari Sabah. Sekarang, pemimpin Perikatan Nasional merasa betapa sakitnya hati rakyat yang dikhianati pengorbanan dan kemenangan mereka oleh Bersatu menerusi langkah Sheraton. Sekarang tahu pula pemimpin Bersatu mengungkit tentang kesungguhan dan pengorbanan mereka. Untuk apa? Hanya untuk meletakkan Mahyadin sebagai Perdana Menteri walaupun kalah dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Sukar bagi Perikatan Nasional untuk menafikan retorik perkauman dan keagamaan yang menjadi permainan pemimpin mereka semasa kempen dan selepas pilihan raya umum ke-15.
Sebagai contoh, apa yang disebut oleh Pengerusi Perikatan Nasional Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, apabila Anwar mengumumkan pemilik saham majoriti Padi Beras Nasional Berhad, Bernas Tan Sri Said Muhtar Al-Bukhari setuju untuk memperuntukkan RM10 juta pada tahun ini dan RM50 juta pada tahun hadapan. Kenapa Said Muhtar? Kerana dia Melayu. Kenapa? Tiada lagi orang kaya lain di Malaysia ini. Bidah Sanusi ketika berucap kepada ceramah Grand Finale Perikatan Nasional bagi Pilihan Raya Padang Serai di Kedah. Perkara yang memberi manfaat kepada rakyat Kedah sendiri pun pemimpin Perikatan Nasional putar sebagai perkauman hanya kerana ia datang daripada kerajaan yang diketuai Pakatan Harapan. Hampir 3 tahun Muhammad Sanusi memegang kuasa sebagai Menteri Besar Kedah. Apa yang dibuatnya untuk pesawah padi miskin di negerinya? Justru jika pemimpin Sabah memerhati gelagat pemimpin Perikatan Nasional di Semenanjung sebagai perkauman, nak salahkan mereka ke?